Okey, baik. Kita tengok ni apa Bootstrap Okey, untuk menggunakan Bootstrap ni you all perlulah mempunyai skill apa ni HTML dan juga CSS yang baiklah kan. Okey. Dan dalam Bootstrap ni dia dah ada sekali dengan JavaScript plugin dengan inilah ada few things lah. Okey, ini installation apa semualah. Ini untuk sistem kalau kata you nak integrate dengan apa tu PHP punya framework. PHP framework ni macam Laravel, macam apa lagi Code Igniter dan sebagainya lah. Alright. Okey, jadi kau tengok dekat documentation dia. Okey, kita nak kena bacalah documentation ni kalau nak play dengan layout macam mana. Ni dia punya grid dia nak buat berapa kolom kan. So ni coding lah dia ajar. Div class row pakai div class column. Nanti kita akan banyak pakai div class. Div class. Kemudian kalau kita nak play dengan form, dia ada form control macam ni kan. Dia ada ni, kita pakai div class dia. And then kemudian kena pakai ni lah class dia, form label, kena masukkan dalam coding kita. And input kan. Macam ni, nak input macam ni kan. Banyak jenis input ni. Okay. So dia ada dia punya apa tu kelas dia lah. Kelas dia dan juga ID. Kan. Right. Kemudian layout untuk forms. Okay. Layout untuk form, nak buat form kiri kanan kan, atas bawah kan. Right. Kemudian ada juga komponen-komponen lain, contohnya macam alert, boleh pakai alert, keluarlah. Nak color alert dia, color apa? Color merah, color biru, color grey. Dia pakailah ni. Dia pakai alert primary, secondary, success, danger keluar merah, warning keluar color apa tu? Warning color apa color orange. Okay. Dan juga banyaklah lagi ni. Dia punya button, navbar, ni navigation bar. Kan? Navigation bar. Kemudian boleh buat vertical, boleh buat horizontal. Okay, macam ni dia jadi nav and tab tu. Navigation. Navigation ni untuk kita buat kita punya menu lah, menu kan. Ni macam ni vertical, dia jadi menu lah. Right. Okey, jadi kita kena cari template Bootstrap ni. Bootstrap punya template ada banyak lah. Kalau you search Bootstrap template, kata kan. Tengok. Saya pun dah lama tak check template ni. Last kali saya play around dengan Bootstrap 4. Sekarang dah Bootstrap 6. Ada berubah tu Tak apalah, kita tengoklah apa dia punya ni. Okey, template ni ada banyak lah kan. Okey, yang paling senang lah untuk kita buat. Dia template dia ada macam-macam jenis. Ada untuk WordPress, ada untuk macam-macam lah kan. Joomla ni template dan sebagainya. Okey, macam ni kan, template portfolio. Okey, kita kena cari template yang sesuai untuk projek yang kita buat. Projek yang kita buat ni lebih kepada dashboard. Dashboard punya template. So, salah satu dashboard punya template ialah SB admin nama dia. SB admin template dia kan. Ni ada SB admin 2. Boleh kot. SB admin 2. Ni template macam ni. So sebelah kiri dah ada menu kita kan. Sebelah kanan ni bila kita klik, kita punya form apa semua tadi keluar dekat sini lah. And then try lah ambil free download ni. Boleh download tak? Boleh download. Okay, alhamdulillah.
Alright. Tak habis lagi. Ni. Oh. Loading pula. lagi user. Tak siap lagi download. Ya ke? Okey dah, baru boleh. Okey. Apalah. Show in folders. Okey. Alright. So kita extract dalam folder. Okey. Dalam ni ada CSS dan kemudian ada button, ada contoh-contoh contoh-contoh pages. Kan? Sebagai contoh tables. Katalah open with Chrome. Macam ni. Kan? Table punya page lah. Alright. Kalau kita buka, dia bagi HTML punya file. HTML punya file ni kita akan pecahkan dia. And then kita akan rename dia sebagai .php lah. Kan? Okay, so first step apa yang kita kena buat ialah kita ambil template selain daripada yang .html ni. Sebab kita pakai .php kan. Right. So copy license ni tak payah kot, tapi copy lah. Copy. Right. Okay, masukkan ke dalam kita punya folder project kita lah. Folder project kita dalam privacy XAMPP htdocs. Mana htdocs ni? Okay ni kan, secure kan. Ni, dah. So kita paste dalam ni. Right. Memang banyak lah sikit file dia. JavaScript lah, apalah, macam-macam lah dalam tu. Dengan CSS dia dan sebagainya. Okey, dah siap copy Okey, sekarang ni kita ambil contoh satu. Kita ambil yang tables tadi. And then open with Visual Studio Code. Ni, coding ni memang panjang lah. Nampak? Panjang nak mampus. 1000. Kan? Alright. Tapi jangan risau. Kita tengok dulu apa komponen dia. Okay, kalau you right click tengok dia punya inspect element ni, kan? Yang atas ni kita nak ambil daripada data.type ni sampailah kepada div class container ni. Kan? Page heading ni nanti kan kita akan ubahlah dia punya content ni. Ni kan page heading kan? Kita akan tukarlah ikut tajuk dia, update visitor, update user dan sebagainya. Okey, yang ini kita akan masukkan coding ni sampailah yang sebelum ni kita akan masukkan dalam header.php. Manakala coding yang bawah ni dah habis daripada container punya float ni. Sekejap dah habis pada container ni kan. End of main content ni kan dia ada tulis footer ni. Nampak ke tidak ni? Memang halus lah Sampai ke bawah ni kita ambil masuk dalam footer.php. So kita buka balik kita punya table.html ni dalam Visual Studio Code. Ambil lah toggle wrap ni. Okey. Kita ini nav item, sekejap. Sidebar tak habis ni. Sampai ke banyaknya. Ni begin page content ni kan sampai kat page heading ni kan. Alright, kita ambil ni sampai dekat atas. Okey, kita copy.
And then masuk dalam kita punya header.php. Yang ni semua kita boleh buang, kita gantikan dengan kita punya coding tadi. Kan? Okay. Adalah .type, apa HTML semua kan. Yang PHP ni saya tak pasti kena ada ke tak. Tapi kita bubuh lah satu kat atas. Tak ada masalah. PHP. Tutup dah kan. Kan? Tak ganggu lah benda ni kan. Tak ada apa. Cuma takut dia tak jarang sebab apa? Sebab kita pakai .php. Okay, save. Dan kemudian kita ambil mana file tadi? Ni. Kita ambil yang bawah pula. Yang bawah ni dia ada cakap start daripada footer kan. Okay ni, start pada footer ni. Alright. Ni kita kena be careful sikit. Div ni siapa punya ni? Div ni. Okay, dia kena open close kan. Kita ambil tadi sampai dekat line 300 lebih kan. Ni begin page content kan. Ni kan. Okay, kita boleh ambil sekejap nak collect benda ni. Ni. Nampak? Sampai sini kan. So yang ini ni kita kena ambil sampai ke bawah. Ni. Sampai ke bawah. So copy. Masukkan ke dalam page visit page footer.php. Dalam file footer.php. So yang ni kita gantikan dengan ni. And then file save. Alright. Okay, so tinggallah yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni dalam ni okey, tak ada apa dah. Okay. 300 lebih ni kan. Ni kepala ni. Brow atas bawah. Ni, kat sini kan. Okay, so kita take note lah ni. 364 ni kat atas footer, header kan. And then 863 ke bawah. So nanti kan kita ambil lah coding-coding daripada from 366 ni sampai ke bawah lah. Dalam sebagai content pages kita. Sebagai contoh, katakanlah saya nak buat apa ni sekejap. Page header kan. Page header ni. Right. Copy masuk dekat visitor list. Mana visitor list saya? Okay, visitor list kan. Dekat HTML. HTML kat sini lah, betul tak? Okay, so kita kena echo. Echo lah. Masuk dalam ni. Yang mana yang double quote, tukarlah kepada single quote. Kan? Right. So, kita punya page heading ni, kita boleh gantikan lah. Ni masukkan sebagai page heading kita. Ni. Sekejap. Kita tengok jadi ke tak? Yang ni semua page Azhar nak masukkan? Tak, header dengan footer je. Yang tengah-tengah tu tinggal slot in sikit. Mana kita punya ni? Ni kan? Okay, tengok. Visitor list. .php. Nampak? Kan? Dia dah integrate betul tak? Kan? Atas key,
Key nanti kita tukar lah menu kita. Ni. And then kita buat inspect, right click inspect. Kita boleh tengok dalam mobile phone macam mana. Dalam mobile phone keluar macam ni. Kan? Okay? Kan? Senang tak? Senang kan? Table tak cantik lagi. Tak apa, jangan risau. Dah nampak menarik dah. Dah nampak dah. Okey, kita buka dekat table. Okey, refer balik kat table HTML ni. Alright, data table ni dia ambil daripada ni, data table example ni kan. Kat div class ni lah. Sini you boleh tekan ni. Tak, nampak? Kan? Dia sampai situ. So kita ambil je coding yang atas ni. Table responsive dah apa benda ni apa semua. Sekejap. Sampai T-head Apa kita ambil sampai sini dulu, table class ni kan. Alright, copy. Kita integratekan dengan kita punya table. Table kita kat sini. Nampak tak? Kan? Okay, kita letak dulu kat atas ni. Okay. Echo lah. Dia lupa echo Right, yang mana yang double quote tu kita tukar kepada single quote. Sekejap Control F Control F. Control F selection and then kita find double quote tukar kepada single quote. Then replace all. Okay. Yang ni double quote ni. Sekejap. Baik, dia tukar semua. Okay. Apa ni? Double quote. Okay, kat sini tutup double quote. Oh, ini echo lain. Padan lah. So echo ni nanti kita buang lah sebab table dah ada kat atas. Table ni dah ada ni, table. Kan? So echo table ni kita boleh buang. Okay. Okay, so sekarang ni kita nak buat dia punya ni pula, table header. Table header, ni dah ada T-head semua kan? T-head, TR sama je. So T-head je tak ada. Kita masukkan dekat visitor list ni T-head. So ni nak combine pun boleh, nak asingkan pun boleh. Combine je lah, senang. Alright, tambah je T-head kat sini. T-head. And then kat ujung ni slash T-head. Nak nampak ni lah. Macam tu. Okay. So table dah ada atas. Dan kemudian tengah-tengah dia ni T-foot tak pakai pun tak apa. T-body. T-body. So sebelum TR ni kena ada T-body. Maknanya kat sini lah T-body sebelum daripada loop. Sebab T-body takkan nak loop banyak-banyak kali kan. Body untuk table. Okay, buka dan selepas daripada loop sebelum habis table tutup T-body. Okay, and then table. Kemudian apa lagi? Okay, yang ni semua tak pakai ni. Ini semua data contoh. Data contoh ni yang banyak nak hapus. Kan? Tak pakai. T-body, table, dah. Jangan lupa div. Div nak tutup dia ni. Ni div mana kan. So kita tengok balik dekat kita punya ni. Berapa div kita pakai ni. Ni buka tutup div. Dah ada kan. Buka tutup div. Okey, buka div ni tak ada tutup. Yang ni ada buka div tak ada tutup. Maknanya ada dua div. Kita kena buka tutup dan ada satu lagi div kena buka tutup ni. Kena tutup. Maknanya ada 3 div. div. Division lah. So dekat ni kita kena masukkan 3 div.
1, 2 dan juga 3. Tu yang saya katakan tadi. Skill HTML tu kena power. Skill HTML kena power. Pasif. Rasanya coding itu dah okey dah. Okey. Dalam masa tak sampai setengah jam, page yang kita buat tadi yang tak apa-apa ni, kan? Jeng jeng jeng. Kan? Tak, nampak? Dah cantik. Ni tukarlah ni. Kan? And then boleh search Kasim. Boleh search. Okay? Kan? Fatimah. Kan? Boleh search. Okay, kalau saya log out tadi, login sebagai admin. Okay, login sebagai admin. Sekejap. Ini header ni kena tukar lah ni. Maknanya dia tak boleh pakai header ni. Kena pakai template page lain untuk login. Boleh cari apa template lain. Kalau dalam file ni kita tengok ada tak? Blank button. Ni ada login. Login. Kan? Kan? Ni kita boleh pakai ni. Tukarlah gambar anjing ni. Button-button yang tak ada kena-mengena ni Google, Facebook boleh buang. Kan? Alright. Okay, sekejap. Mana tadi? Dah hilang lah. Ni. Kat mana kita punya ni? Ni ni. Okay, saya login balik sebagai apa tu admin. Right. Saya masuk balik apa visitor list.php. Nampak? Dia buka lah semua. Kan? And then kena tukar lah ni apa ni. Page update, delete kan. Kalau dia tengok page update ni, nampak dia dah tukar lah. Cuma yang ni form ni kena adjust ikut Bootstrap kan. Lepas tu page delete lah kan, view kan. Dia dah kan. Cuma nak kena tukar ikut Bootstrap. Okey. Kebaikan guna Bootstrap ni contohnya katakanlah saya nak tukar button nak pakai button. Dia ada tajuk dia, komponen button, nampak? Saya nak button color biru. Button type button, A-class button primary. Saya copy je button primary ni, kelas dia ni, kan? Kelas dia ni. Saya masukkan dalam coding saya. Okey. Ahref ni, saya applykan button ni. Button primary. Saya apply dia punya kelas dia. Kelas button. Okey, untuk update katakanlah saya nak button color warning kan. So class btn warning. Okey. Saya ambil delete danger lah. Kan? So saya apply kelas dekat sini. Kelas A-class btn warning. Right, dan kemudian untuk delete saya apply danger. Okay, save. Okay, you tengok nampak tak? Ni kan? Tengok belah sini action ni. Okay, saya refresh. Kan? Okay. Okay tak? Okay. Dia ada lagi tu. Boleh masuk ikon, delete, letak tong sampah, update letak pensel. Boleh buat. Tak susah. Okay. Alright. Boleh. Boleh dah. Puas hati ke tak belajar ni, kursus ni? Okay. Puas hati saya, puas hati. Kita kena clean up lah yang sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni kena clean up kan, kena buang lah coding-coding dia, pergi balik kepada header.php header.php kan. Header.php pergi dekat nav. Nav sekejap
view toggle word wrap. Ni kan. Okay. Register, login, forgot password ni belah atas. Okay. Dia dekat ni yang ni. Dia macam ni je. You right click kan. Right click inspect. Tengok kat mana kan. Dia keluar lah tu. A class ni nav item user information. Kalau kita nak edit yang ni, kita inspect yang ni kan. Nampak? Nav item dashboard. So dalam coding kita carilah nav item dashboard. Ni top bar, drop down bar, item message, drum message, banyak ni atas ni. User info, mana ni? Sekejap. Tak ada kat sini ke? Mesti ada. Messages. Saya nak cari ni tak jumpa. Dashboard. Ni nav item dashboard. Kan? Tak? So boleh tukar nav item dashboard. Nak letak divider. Dia ada divider ni. Nak buang je divider dia. Kan? Nak buat dia punya apa? Sub kepada ni pun boleh. Kan? Katakanlah dashboard semua kita buang, kita nak pakai yang interface sahaja. Yang add-on ni semua kita buang. Sebab apa? Sebab yang ni kita boleh buat macam ni kan. Contohnya user. Nak apa? User list ke apa kan. Kalau tak nak dia keluar macam ni, pakai macam ni. Chart. Nampak? Chart. So klik dia terus pergi kan. Katalah kita nak pakai macam ni. Contoh komponen. Okay, ni kat mana ni? Inspect. Kita tengok dekat nav item page collapse menu. Nav item page collapse menu. Okay. Okay, yang ni katalah kita tak nak pakai, kita buang. Kan? Buang. Tak ada masalah. Tak payah sayanglah coding tu. Sebab kita dah ada simpan kopi kan, Pak Leng kan? Sidebar heading. Okay, ni nak pakai kan? Contohnya letaklah apa-apa pun, admin ke, entahlah, saya pun tak tahu. Okay, ni nav item page collapse menu kan. Okay, komponen ni katalah kita tukar kepada visitor. Kita ada user kan, user dengan visitor kan. Saya buat visitor dulu. Visitor. Kemudian dia collapse, dia ada dua button dia ni kan, collapse item. Alright. Sekejap tengok. Refresh. Kan dah keluar lah atas kan, dah buang dah admin, dah keluar lah visitor, klik dia keluar custom component, button dengan cards kan. So kita adjust. Katakanlah visitor ni custom component kita tukar kepada action contohlah kan. The first one kita nak tukar dia jadi view list kan, visitor view list kan, view visitor list, view list lah view list. Second one kita nak tukar kepada update, tak boleh lah sebab update kena select dulu, betul tak kan. Maknanya tak boleh lah. So tak boleh lah visitor kat sini, kena buat view kita buat visitor dekat sini, user kat sini, and then visitor dekat sini. Visitor kat sini. So href dia ni tukar kepada user view kan, user list.php.
Okay, yang ini visitor list.php. Sebab apa? Sebab nak terus update, delete tak boleh lah, sebab kita kena select dulu user mana yang kita nak update, yang mana nak delete, betul tak? Kan? So kita view dulu. So yang ini action, yang inilah kena letak admin punya function lah kan. Admin boleh lah letaklah admin. Yang atas ni tak tahu nak letak apa letaklah apa. Kadang-kadang page kita tu lah nak ada setting, ada preference kan. Dia ada sub kategori dia. Saya letaklah tak tahu benda nak buat lagi. Kan? Divider semua dah ada. Okay. Yang lain kalau tak pakai boleh buang. Boleh buang. Left item, collapse menu, chart. Kan? Lepas tu sidebar, toggle sidebar. Toggle sidebar ni kat mana ni? Ni, yang ni. Ni biarlah. Ni kita nak pakai sidebar toggle biar. Okay dah. Alright, save. So page kita akan berubah menjadi macam ni kan. Admin, keluar user, keluar visitor. Tak? Kan? Senang. User ni dah ada, kita just ambil je coding yang ni, masuk balik dekat user punya ni, user list .php tadi. Okay? User list tak usah lah. Okay, boleh? Boleh. Kan? So saya harap you all berpuas hati dengan apa sesi kelas hari ni. Ni habis lah bagi semua. Kan? Kalau kita ada masa yang panjang kan, 2-3 tahun bersama, banyak lagi kita boleh belajar. Kan? Sebab web development ni banyak lagi lah kan. JavaScript lah, CSS lah, teknik-teknik, trik dan sebagainya. Kan? And then mobile application programming lagi. Kan? Dan benda ni memang seronok untuk di-explore. Kan? Dan kalau you terror benda ni kan, depan ni bos you akan sayang you. You pandai database, pandai MySQL, setakat nak buat sistem yang simple-simple dekat organisasi tu kan, 2-3 hari dah siap. Sebab apa? Sebab once you dah buat satu, template dah ada, tinggal nak tukar-tukar je. Tahu tak? Nak tukar-tukar je. Dah jadi sistem lain. Tukar je jadi sistem lain. Kan? Tapi mula-mula ni nak faham, kena buat daripada scratch dululah kan. Tak? Saya boleh je nak bagi benda dah siap, tapi tak gunalah, you tak belajar nanti. Kan? Okay, boleh Okay, ada apa-apa soalan? Dah pukul 4 ni. Zaleha senyum. Puas hati Zaleha, puas hati Alhamdulillah. Okay. Tu apa lepas saya dah register dah subscribe untuk web hosting tu dalam start esok lah kan. Saya akan communicate, akan bagi assign setiap group tu satu username, password untuk MySQL. Satu lagi username password untuk FTP. Orang kata projek tu dah boleh upload lah masuk dalam web server. Boleh Boleh. Macam kita cakap. Boleh. So I think that's all lah. Sian lah you all pukul 4 ada kelas.